Korang tengok gambar saya nanti ada dalam video YouTube So, kita tengok pada soalan senang. Kalau dia dah tahu, kita banyak gambar soalan. Okey, yang berkaitan dengan partnership ni. Ni soalan. So, kita dah diberi Kim and Bob have carrying on partnership. So, saya akan saya akan tulis lukis lah Kim Bob. Saya baca dan saya lukis senang lah. Okey. Ni Kim. Awak pun buat sama Kim. Kat tangan ni saya tulis K lah. Kim. And then kita ada Bob. B. Alright. Kim Bob. Carrying on a partnership business since 1st of January. 1st of January 2012. And the accounts are prepared to 31st of December each year. Okay, sampai 31 bulan 12. Dia orang kata berkongsi lah Dan dia telah bersetuju bahawa setiap orang ni akan dapat interest on capital. Saya mula guna short form IOC. Interest on capital iaitu 10%. Maksudnya Kim ni beri berapa Kim? Kim dia beri modal sebanyak berapa? RM 100,000. Bob belah berapa ribu? 150,000. Bagus. Awak kena ada respon 150,000. Awak andaikan Kim 1,000. So yang ni dah masuk dalam akaun masing-masing, akaun dalam akaun perniagaan Kim dan Bob lah sebagai modal capital. Jadi dia dah keluarkan duit, dah masuk dalam perniagaan partnership. Okey, yang ni dinamakan apa? Partnership. Kim 100,000, Bob 150,000. So jumlah dia ialah berapa? 250,000. So perniagaan sekarang ni, partnership ni sudah ada 250,000. So boleh berniaga. Okey, gaji dan setiap ni interest on capital, setiap sebab dia dah beri modal lah. Orang lain tak ada modal. Jadi dia dah korbankan duit dia. Macam contohnya Siti Nur Shakira ni Kim Sabella ni Bob. Okey, ingat Sabella Bob. Okey, Siti Nur Shakira Kim. Okey. Awak dah beri 100,000 Siti Nur Shakira dan Sabella dah beri Bob dah beri 150,000. Awak dah keluarkan duit awak. Jadi awak menuntutlah kalau aku berisiko ni, aku dapatlah interest on capital. Contohnya kalau daripada aku kasih kau dan kita buat berkongsi, baik masuk ASB dapat duit. Tapi disebabkan dia dah berjanji kalau kita berniaga, modal awak akan dapat 10%. Boleh Siti Nur Shakira dengan Sabella akan dapat 10% daripada modal yang awak telah laburkan.
Okay. Jadi ini dinamakan interest on capital. Okay. Interest on capital. Jadi awak akan dapat lah 10%. Siti Nurhakira dapat 10,000 setiap tahun. Sabela 15,000. Tak kira rugi ke untung dapat interest on capital. Sebab awak dah berjanji. Itu yang pertama. Yang kedua, salary, gaji. Gaji disebabkan apa ni? Dia dapat duit ni. Kim per month awak ingat Awak highlightkan boleh tak? Per month. Yang situ tak. Dia kadang-kadang sebab kita kadang-kadang kira untuk setahun. So awak kena kali dengan 12 kalau per month lah ya. Kalau untuk Kim ni lah berapa Kim? Kim gaji dia 3,000. So contohnya Siti Nurhakira gaji 3,000 sebulan. Sabela 5,000. Kenapa beza? Mungkin Sabela ni ataupun Bob ni gaji besar sebab apa? Dia kerja lebih masa sikit. Lebih masa. Dia contohnya waktu pagi dan petang. Tapi Kim ni waktu petang je boleh. So gaji lebih rendah. Okay. And then yang ketiga, profit sharing. Bila dapat profit, baru kita bahagikan kepada Kim 2/5 dan Bob berapa? 3/5. Boleh ingat Patutnya Siti Nurhakira dapat 2/5 saja. Dan Sabela dapat 3/5. Kenapa? Secara asasnya ialah apa? Bob ni lebih banyak menyumbang. Sabela ni lebih banyak menyumbang daripada Siti Nurhakira. So sumbangan itulah berdasarkan duit. Bukannya berdasarkan pengalaman ke. Dia semua duit lah ni. Kapitalis punya. Banyak duit, banyak dapat dia punya ratio. Itu memang itulah. Memang ada, orang kata memang ada ni lah. Kata, pengukur dia lah. Kalau kita nak mengukur Siti Nurhakira profit dia tinggi sebab dia ni tapi tak ada modal contohnya. Tapi dia ni rajin, dia hari-hari kerja. So profit sharing tinggi. Tak boleh. So kita yang ni nak mudah berdasarkan berapa modal. So yang ini dia akan tutup sehingga yang ini pada apa? Dan seterusnya ni 2012 dan saya buat ni 2013, 14 dan sehingga berapa? Sehingga 1 hari bulan 1 hari bulan 1 18 sehingga 31 hari bulan 12 18. Okey. Ni saya tunjukkan yang ni lah. Daripada 12 sampai 18 tiba-tiba di dalam lama meniaga ni daripada bulan 12 tahun 2012 12 13 14 15 16 17 18 5 tahun after 5 years di Siti Nurhakira dengan Sabela berniaga ni ataupun Kim and Bob, tiba-tiba Kim ni left. Dia pada 30 bulan Jun 30 hari bulan 6 Kim kita ada apa? Kim K 30 bulan 6 kat sini. Kita tandanya warna apa? Ni awak kena buat juga dia dah left lah. Tak apa dah. Dia dah gila ke ataupun dia dah pindah ke dia dah malas berniaga, so dia tak nak berkongsi lagi. Okey. Tapi dah lama berniaga ni kan. Selepas itu dan Kim ataupun Siti Nurhakira ni withdraw his accumulated capital and profit. Maksudnya segala modal yang untung yang ada dalam akaun dia keluarkan. Tetapi sebagai pengganti pada 1 hari bulan 7 1
Chin pula. Ada satu watak lagi iaitu tinggal apa? Chin. So, yang tinggal ialah apa? Sila jawab. Yang tinggal pada 1 dan 7, berapa orang? 2 orang, iaitu siapa nama dia? Bob, Chin. Bob, B dengan Chin. K dah tak ada. Pandai. So, Chin ni saya lah contoh ni. Okay. Tetapi dia ada syarat Dia ada syarat pula. Interest on capital dia ialah so syarat yang terbaru lah. Dia berjanji antara 2 orang ni pula. So Kim tak tahu. Sebab dah keluar. Mati ke apa Dah tinggal Bob dengan Chin, iaitu IOC dia ialah 10%. Yang kedua ialah capital ialah berapa capital dia? Capital dia ialah Bob Chin 150,000. Yang tadi dah tutup tau. Bob dah tutup akaun, maksudnya duit yang sedia ada dia boleh masukkan kembali dah Tapi nilai dia habis setujui 150,000, 150,000 150,000. Gaji dia pula. Dia ni pasal lah gaji dah berapa dia bersetuju sebab dia sama ni. So kita gaji pun sama lah setiap bulan senang. 5,000 per month. Kalau boleh awak tulis month. Yang lain tak perlulah. Okay. Dan profit sharing dia ialah apa-apa. Awak tulis juga Profit sharing untuk BC ialah 1/2 dengan setengah. Dengan 1/2. Okey. So, awak kena siapkan. Kalau awak malas nak ni, ambil gambar pun boleh lah. Kecil pula ambil gambar ke ataupun tulis Saya sarankan awak tulis. Ini kali semester ini memang saya tulis. Kalau tidak, saya guna Excel tak tulis. Jadi Excel awak ikut je lah macam burung batuk lah. Burung belatuk ni Kalau dah, katakan dah. Kalau tidak, diam je. Kalau awak tak kata dah, saya akan tunggu okay. Awak jangan keluar kabut. Masa banyak lagi Sebab ni pun banyak markah, 30 markah. Kalau awak pandai ni, tak payah tengok muka. Tak payah tengok buku, okay? Awak boleh jawab. Dan saya beri masa awak berfikir dululah. Kedudukan Bob, Kim dengan Chin. BC pula Bob, Kim. Inilah BC. Ni KB kan. Dah siap, kita siap
Saya dah siap. Okay, good. Okay, kita terus. Yang ni cerita dia. Cerita dia awak kena faham. Lepas tu baru kita ada dia punya ni lah. Dia punya kefahaman cerita dia. Then kita baru boleh buat jawapan dia. So soalan dia ialah compute the provisional adjusted income and divisible income of the partnership for the year of assessment 2018. Kenapa 2018 ni? Kerana year kat sini dia dah beritahu dia punya PNL dia dah tahun 2018. Maklumat lain tak ada. So kita kena buat 2018 dan kebetulan juga 2018 ni berlakunya apa? Berlakunya Hari baru. pandai. Hari baru waktu keluarnya Okay. So, yang ni saya memang buat sebab dia kecil, ruangan dia kecil, saya akan tulisan dia mungkin lebih kecil tapi saya boleh besarkan Don't worry. Okay. So, untuk jawapan A, kita nak kira provisional adjusted income. And divisible income. Okay. Jadi kita kena mulakan dengan bismillah dulu. Dan dengan bismillah Tapi kalau kat sini account ni kita mulakan dengan net profit dulu Net profit ialah berapa? Awak tengok ada soalan boleh tak? Net profit for the year berapa? Sebab kita nak buat pembetulan pada net profit ni, so kita mulakan dengan net profit dulu. Berapa? 1,710,000. Pandai, bagus. Terima kasih kerana beri ni. Yang jawab Siti Nasyakira Sabila mana? Tak ada. Net profit for the year 1,710,000. Lepas itu, kita akan buat tambah ni formula ni. Net non-allowable expenses. Ni formula
Contoh contoh awak lah Contoh awak bajet yang awak dapat setiap bulan daripada bapa awak RM berapa? Siti Nashkira, mak awak kasih apa sebulan? Contoh apa? Contohnya 1,000. Okey. Dari 1,000 ni awak ni awak kena habiskan lah. So awak punya ni revenue lah revenue. Dan awak apa belanjakan expenses awak ialah apa? Beli buku. Beli buku 300. Makan 400. Lepas tu berhibur 300. Jadi ni 1,100 lah saya buat ni. Tolak dengan 1,000 dapat. So net profit hanya ada tinggal berapa? 100. Okey. Awak rasa-rasanya mak bapak awak tak benarkan yang mana antara tiga ni? A, B, C. Dia yang tak benarkan guna duit untuk daripada 1,000 tak benarkan untuk apa? Buku ke, makanan ke, berhibur? Rasa-rasanya lah. Pandai berhibur. Dengar pun Saudara Bella Sebab apa? Ni berhibur. Jadi kalau awak nak kira balik, maksudnya sini awak kena buat daripada net profit Bila ni tak dibenarkan, disallowable expenses. So net profit kita ialah berapa? 100 and then campur dengan apa? Awak kena campur balik dengan apa? Non-allowable apa? Expenses iaitu apa? 300. Jadi sebenarnya duit awak kena ada apa? 400. Kalau awak kira balik yang ini 300 kena campur balik Ini awak kena tulis juga adik-adik. Benda ni kefahaman ini penting kerana kenapa cikgu kena campur non-allowable expenses? Sebab dia tidak dibenarkan. Tetapi awak dah tolak. Okey? Non-allowable ataupun disallowable sama je. Ni awak tulis juga boleh tak tolong? 1,100 Jadi duit awak 100 je tinggal. Tetapi sebenarnya kalau awak tak berhibur, awak tinggal berapa? 1,100 tolak berapa? 300 tolakkan dengan 400 kan? Buku dengan makanan. Jadi kalau awak tolak, awak akan dapat berapa sini? 400. Sama macam ni. Sama macam ni. Saya akan buat yang ni sama. Ni. Sama je kan ni. Sama tak? Net profit ni 100. Campur dengan dia berapa? 300. Jadi, jalan ni sama. Jadi, kita gunakan cara ni. So, kalau disallowable expenses dalam hal ini ialah yang tak dibenarkan oleh pihak cukai untuk ditolak. Tapi awak dah tolak. Macam ni jugalah.
Bapa awak, your parents kata awak jangan guna duit RM1,000 ni, tak boleh langsung untuk berhibur. Kalau berhibur dengan parents. So awak dah pergi tengok wayang dengan kawan, ya. Pergi tengok bola, kat stadium bola, belanja, tu semua berhibur lah. Tak ada kena-mengena. So dia kena ni lah. Kena tunjukkan bahawa tak ada perkataan berhibur tu. Jadi, so kena pastikan duit ada 400 lah. Kalau tak dengan 100 je kan. Sebab tu kita ada bajet macam ni, awak tak berani lah untuk berhibur. Okay. Okay, yang ni kita ambil net profit dulu. Sebab dah kira macam tadi net profit. And awak campurkan dengan non-allowable expenses. Iaitu yang tak dibenarkan. Yang ni awak kena hafal lah. Iaitu depreciation. Depreciation. Dia tak benarkan. Perkataan depreciation tak dibenarkan. Susut nilai tak dibenarkan. Walaupun awak dah tolak depreciation ni. Dalam soalan, awak dah tolak depreciation ni. Ni yang depreciation ni. Included in general overhead ni. Dalam general overhead ni dah termasuk 3 ni. Okay. Partner salary, partner's interest on capital dan depreciation ni. Dah termasuk. Sebenarnya yang kita dah belajar dalam partnership, depreciation ni tidak dibenarkan. Susut nilai tidak dibenarkan. Dia ada pengganti dia. Depreciation kita ikut formula companies kan, 10% ke 20%. Tapi untuk yang tu kita ada capital allowance. Untuk cukai dia ada kiraan dia sendiri. So depreciation kita tak benarkan. Jadi kita kena campur balik depreciation. And then partner salary. Untuk mengira provisional adjusted income, yang ni pun tidak dibenarkan. Apa-apa yang berkaitan dengan partners, nama partner saja tidak dibenarkan. Okey? Kerana dia ada akaun dia sendiri. Partners tu akan dicukaikan kemudian. Macam contoh untung company dikenakan cukai. Siti Nur Shakira dapat duit daripada partnership pun dikenakan cukai. Sebab itu awak nanti dia akan kira untuk gaji awak punya pendapatan termasuk dengan partnership tu kan. Jadi untuk company kena keluarkanlah. Sebab awak akan partners itu iaitu Kim, Bob dan Chin itu, Bob dan Kim dulu dikenakan apa? Dia akan dikenakan cukai secara peribadi, personal tax. Macam awak belajar dalam tax 1. Tetapi itu pendapatan lain lah. Tetapi yang ini dah termasuk. Jadi awak kena awak dah tolak tadi kan, awak kena campur balik depreciation dengan partners punya contribution. Okay. Jadi senang saja. Sebab tu senang orang ni. Sebab tu ramai bagi. Jadi awak kena faham. Depreciation ialah 60 apa ribu? 67,000. So saya nak tanya awak saja ya. Partner salary berapa? 108,000. Partner salary ialah pandai 108,000. Saya tak payah tengoklah kawan pening pada awak tengok soalan saya. Sebab tu saya suruh print. And then partners interest on capital.
IOC. Kita kata bahasa ni IOC. Interest on capital Saya buat ringkasan lah. Awak nanti. Berapa tu makna interest on capital? Cuba pandai. Berapa ribu? 20,500. Okey. Jadi tu jadi awak punya tugas, awak kena jumlahkan ketiga-tiga ni berapa non-allowable expenses kita. Is how much non-allowable expenses. So this is expenses that not allowed being deducted from your revenue. That's why you have to add back all these expenses. Name it is depreciation and also the partners remuneration. Alright. $202,500. Okey. 202,500 So lepas itu awak tolak atas, tolak bawah. Net profit tolakkan non-allowable expenses, dapat berapa? Tu tolakkan. Yang ini dinamakan apa? Provisional adjusted income. Dapat apa jumlah dia? Provisional adjusted income awak tolakkan. Ya, awak ni betul ni. 1 juta? 507. Awak yang betul-betul 67 yang 67,000. 1710 tolak 202,500. Dapat apa? 2,507,500. Sekejap betul.
Saya pun dapat 15007,500. Betul-betul. Satu 50,500 kan? Sekejap Hello. Salam. Siapa? Okey. Okey. Okey, 1507500 Lepas itu awak kena tolakkan dengan partner salary Oh, bukan tolak, sorry, saya silap. Yang ni campur, silap ya. Minta maaf. Campur. Patut kenapa salah ni? Campur kan ni, campur ni. Saya tersilap. Cuba campur. Pun seorang ni masalahnya. Awak tak perasan, saya baru perasan. Tertolak, biasa kita tolak kan, ni campur. Okey, cuba campurkan dapat apa? RM1,912,500. RM1,912,500. Okey, betul. Okey. Oh, betul. 1,912,500. Okey. Lepas itu, yang ni awak dah tolak kan, partnership salary. Yang ni untuk partner salary Dah tolak. Dah campur, sorry. Dah campur. Sebab nak dibenarkan. Tetapi yang ni untuk mengira provisional adjusted income. Alright? Yang seterusnya kita kena kira divisible income. Apa maksud divisible ni? Kita bahagikan. Kita bahagikan kepada siapa ni? Kepada Bob, Kim dan Chin. Sebab itu kita kena mengambil kira balik gaji dia ya. So yang ni provisional adjusted income ni for the purpose of income tax. Tetapi kalau nak kira dia punya gaji masing-masing,
dia punya pendapatan masing-masing untuk untung ni kita dah campur, tak boleh benarkan, tapi kita nak agihkan kepada ahli pula berkongsi, iaitu kita kena campur tolak less partner interest dan partner salary dulu. Semua yang berkaitan dengan partner dulu. Senang. Yang ini senang. Bob, gaji dia berapa? Bob, Kim dengan Chin. Awak kena kira. Berapa untuk setahun? Yang ni awak kena kira dulu lah. Salah tak apa. Untuk 2018 tu. Yang kita katakan Bob setengah tahun, Chin masuk bulan 6 tu kan. Setengah tahun jugalah. Bob untuk setengah tahun ataupun 6 bulan. 6 month. Bob setahun Bob 12 months. Kim 6 months. Dan Chin 6 months. Okey, cuba awak kira untuk setiap Bob, Kim and Chin gaji berkongsi ni. So please calculate each of the partners' salaries throughout the year of 2018. So you have to see how much the salary per month. Then you have to multiply with the months. So nanti bila dah dapat, beritahu saya dia punya nilai dia. So if you finish, then you have to propose me the answer for Bob, Kim and Chin. Dah siap beritahu ya?
Cuba beritahu kalau siap ya. Dah dapat tak? Untuk Bob berapa gaji dia? Sepanjang setahun tu? Hello? Ada dengar tak suara saya? Dengar. Berapa Bob? Bob berapa? Gaji dia berapa ribu? 5,000 darabkan dengan 12. Dapat berapa? 60,000. 60,000. And then Kim apa Kim? 18,000. 3,000 darabkan dengan 6. 18,000. And then Chin? Otak Chin? Berapa? 30,000. Betul. 5,000 darabkan dengan 6. 30,000. Oh. Angin bah. Okey, awak campurkan, jumlahkan, awak akan dapat apa? 108,000. So, awak tolak tolak saya buat kurungan tau. Oh, tak payah dulu. Tak payah dulu ya. Tak payah dulu tolak. Sebab dia ada lagi nak kena tolak ni. Jadi kita tolakkan dengan partners interest on capital. Okey. Senang saja. Bob masih ada lagi iaitu dia setahun Setahun iaitu berapa? 106 bulan, 12 bulan lah. Ataupun setahun iaitu 10% darabkan berapa? Darabkan dengan berapa dia punya modal dia? 150,000. Iaitu awak akan dapat sini 15,000. Dan untuk Kim dan Chin, Kim ialah Kim dah keluar kan, dia hanya ada 6/12. Kalikan dengan berapa? Chin pun 6/12 kat 6/12 darabkan dengan 10%, darabkan dengan 10%. So dapat kan dia punya apa? Modal dia berapa? Cuba dapatkan untuk Kim dan Chin dan beritahu saya nilai dia ya. Kim interest on capital ini ialah apa? Modal yang diberi. Kita akan beri setiap tahun pada kadar tersebut. Contohnya 10% daripada 150,000 iaitu 15,000. Tetapi Kim Bob sebab setahun Kim dia dah keluar setahun, dia dah keluar. So dia hanya kekal 6 bulan saja pada bulan Januari hingga Jun. So Chin pula daripada bulan Julai hingga Disember. Jadi separuh lah ataupun 6/12. So cuba kira. Saya akan habis rakaman ni dan lepas tu saya akan buat video ni, saya akan beri awak lah. Dan
Nanti saya akan beri soalan baru untuk awak selesaikan. 5,000 besar untuk C. Hmm? 5,000 kali 10% kalikan dengan apa? 100,000 100k saya buat situ Yang ni kalikan dengan 150k. K tu stand for ribu So sini 5,000 dan sini 7,500. So awak jumlahkan, awak akan dapat berapa sini? Bob. Ketiga-tiga ni lah. Bob, Kim dan Chin. Jumlahkan dapat berapa? Sini awak tolak nanti. Sini pun tolak. Jumlahkan dapat berapa? 27,500. 27,500. So tolakkan. So yang ni dah dapat lah berapa markah ni. So awak dah dapat sini berapa markah 7 markah. Senang je lah. So yang ni dinamakan divisible income. So yang boleh kita bahagikan kepada pekongsi. So sebab dah tolak kan dia punya gaji. So ni untung bersih. Selepas tolak semua interest on capital yang berkaitan dengan gaji partners. So dapat apa nilai dia? Rp1,777,000. So yang ni 7 markah. 7 markah. Awak siapkan dulu 7 markah ni.
Kita boleh sambung lagi untuk selesaikan soalan B, 20 markah. Compute the total income of each of the partners. Maksudnya, setiap ketiga ini mempunyai pendapatan yang berbeza-beza. Sebab gaji berbeza, interest on capital berbeza. Dan lagi dia akan dapat capital allowance dan sebagainya. Dan sebab setiap ni Bob, Kim dan Chin ni dia dikenakan, orang kata dikenakan cukai ke atas pendapatan dia. Sebab dia macam partners belajar tax one kan, personal taxation tu. So ini setiap perkongsi ni dia ada ni. So kita buat sini ialah particular, kita buat rawangan lah. So yang ni soalan B, nak kira total income each partner. Okey, kita ada Bob. Dah 3 orang lah. Bob, Kim, Chin. Okey, gariskan. Nah, awak boleh buat lah dalam nanti muka surat kosong, senang. Sebab dia 20 markah, tak apalah. Bagi kertas sikit. Dan kita ada sini divisible income. Berapa divisible income kita daripada soalan A tadi, iaitu berapa? Yang boleh diagihkan ialah 1,770,000. So okey, Bob ialah, kita kira satu-satu boleh tak? Untuk Bob ialah berapa Bob? 6/12 divisible income separuh je kan, sebab setengah bulan 6 bulan Untuk Bob ialah, Bob senang sangat lah 1,777 kalikan dengan 6/12. Dapat berapa Bob? So untung tu, sebab dia hanya 6 bulan saya duduk tinggal atau masih lagi dalam partners. So dapat berapa nilai dia Bob? 888,500. Oh, ni bukan Bob, sorry. So untung untuk setengah bulan, sorry. So profit untuk setengah tahun. Silap saya. 6/12 berapa? Yang awak kira tadi berapa ribu? 800. Berapa ribu? 88. Maksudnya untuk setengah, sebab untuk setengah tahun tu dia ada Bob dengan apa? Untuk setengah tahun ini dia ada Bob dengan apa? Bob dengan Kim. Bob dengan Kim ialah 880,500 888,500 kita bagi kepada Bob dan Kim. Bob, Kim. Bob ialah berapa? Bob berapa dia punya ni? Ratio dia berapa? Ratio dia. Cuba tengok soalan. Ratio dia dah apa? 3/5. Pandai. 3/5. Kim ialah 2/5. Darabkan dengan 888,500. So Bob dapat berapa ni Bob? 3/5 kali 888,500 berapa?
Berapa? Yang keluar Kim kan? Kim yang setengah tahun ni kan? Kim. RM533,000. Ha, 533,100. Dan Kim ialah berapa Kim? Berapa? 2/5 darab 888,500. Nampak apa? Kim? RM355,400. Ni yang untuk untung yang ni 888,500 ya. Untuk setengah tahun, Januari hingga Jun. So, Chin sini kosong. Lagi satu, ni untuk 6 bulan pertama. First 6 month Januari hingga apa? Jun. Okey, yang seterusnya 888,500 untuk Julai hingga Disember. Iaitu kita ada siapa? Kita ada yang tinggal ialah Bob dengan apa? Chin. Bob dengan Chin iaitu separuh-separuh kan? Okey. Setengah darabkan dengan setengah kalikan dengan ni lah. 88850. So, Bob berapa? Bob dia? Bob dapat berapa? Bob. Setengah darab 88850 sama ya. Bukan setengah bagi ni lah. 88850 bagi 2. Cuba nilai. Dapatkan berapa nilai? RM444,250. Yang ni pun samalah. 444,250. Okey. So, awak jumlahkan. Awak kena buat. Bukannya saya buat. Saya makin pandai. Awak tak tahu. Ni awak tak tahu kan. So, awak kena belajar lah. Kena buat sendiri lah. Berapa awak jumlahkan? Campurkan Income ni, income maksudnya awak kena campurkan lah. Income maksudnya awak campurkan. Pendapatan daripada yang pertama ialah yang dinamakan profit sharing Yang ini dinamakan, saya buat pen merah lah. Profit sharing. Daripada ratio lah, ni ratio cuba awak buat. Kita hampir habis ni. Kita hampir siap ni. Cuba. Untuk Bob 977,350. 977,350. Untuk Kim 355,400. Untuk Chin ialah berapa? 444,250. Okey. Yang ini okey. Lepas tu saya tukar warna biru pula Nampak beza sikit Seterusnya campur dengan salary. Gaji Gaji adalah pendapatan juga. Bob, Kim dan Chin menerima gaji daripada perniagaan tersebut dengan perkongsian tu. Iaitu gaji dia ialah setahun. Kalau Bob setahun ialah berapa? Kira gaji Bob apa? Gaji Bob apa? Bob bermula dapat 5,000 kali 12. So 5,000 kali 12 berapa ribu? Bob? Gaji dia apa? Untuk setahun tu. RM60,000. Yes. RM60,000. Untuk Kim, berapa gaji dia? Kim ialah 6 bulan saja. Retired Berapa? RM18,000. Pandai, RM18,000. And then Chin,
Kotak cin berapa? Kira bagus ni 3 orang ni. Semua tak boleh elak, kena buat juga. Berapa? 30,000. Okay, good. So, betul pendapatan dia. Selain itu, dia ada pendapatan dinamakan interest on capital. So, awak cari berapa interest on capital untuk Bob, Kim dan Chin. So, Bob dapatlah untuk interest on capital dia. So, dia ada 2 interest on capital kan. Berapa modal dia kalikan dengan berapa persen dia dapat. So, boleh tengok kat sini lah. Yang ni. Modal dia 1,000. Kim, dia dapat 10%. 6 bulan saja. Bob ialah 150,000 6 bulan. Lagi satu apa? RM150,000 untuk 6 bulan juga. Cuba kira. Dua-dua kan. Ini paling susah lah saya rasa. Kalau awak boleh jawab. So saya tak payah tunjukkan. So interest on capital berapa? Maksudnya dia dapat 10% daripada modal yang diberi tu. Saya awak buat. Bob 15,000. Bob 15,000. Okey, bagus. Iaitu 10% daripada 150,000. Sebab dia setahun lengkap. Untuk Kim kita kena bagi 2 10% dah berapa? Kim berapa dia punya tu? Kim modal dia? Kim 1,000 kalikan 10% adalah berapa? 10,000 dulu, dan sebab dia 6 bulan bagi 2 berapa ribu? 5,000. Okay, pandai. Dan seterusnya Chin ialah awal. Perkongsi yang terbaru. Okey. Berapa dia punya tu? Modal dia? 150,000. Ada kat atas ni saya rasa yang ni ni. Ni je awak cari yang ni je. Ni. Jadi berapa ribu? 7,000 apa? 7,500. Okey. Lepas tu saya jumlahkan. Berapa dapat tu? Jumlahkan, campurkan. Bob dapat berapa? Bob? Satu 052 378. Okey. Lepas tu tukar lagi color warna ungu. Okey. Yang seterusnya susah sikit. Yang ini awak kena tolakkan dengan apa? Semua dapat capital allowance. Tadi awak campur balik kan depreciation. Tetapi sebagai pengganti, tulis sebagai pengganti kita akan beri capital allowance kepada siapa? Hanya kepada yang perkongsi terkini. So saya dah ajar awak tengok balik nota. Perkongsi terkini saja. Yang dah retired tu kita anggap dia tak layak. Tidak layak. So yang ada yang layak tu walaupun dia baru dia layak. So dia akan dapat apa? Capital allowance. Okey.
Dalam soalan disebut capital allowance ialah berapa ribu? 80,000. Pandai. Capital allowance ialah 80,000. So, yang layak hanya yang terkini saja ya. Yang dapat iaitu 80,000 bagi dengan 2. Bagi 2 ni maksudnya 2 orang lah. So, yang layak ialah Bob 40,000 tolakkan dengan Chin. Yang ini kosong disebabkan dia dah berambus. Okey, tolak 40,000. So, awak jumlahkan yang ini yang paling penting. Ini dinamakan apa? Anda siap sebenarnya. Statutory income. Sebab apa dah siap? Lepas-lepas ni dah tak ada data lagi unabsorbed business loss, other income and donation. Tapi saya tunjukkan juga So yang ni awak jumlahkan dapat berapa ni. So yang ni kita dah tahulah gaji Bob, pendapatan Bob ya, daripada perkongsian tersebut. Statutory income dia berapa untuk setiap perkongsi ni. So you have to calculate di yang ni 1052,350 minus 40,000 and then Kim and also Chin. So you have to calculate yourself how much did you get. Untuk Bob, 10,172 ke 50. Untuk ni saya tak payahlah. Yang ni Chin 441750. bagus. Okey, saya tinggalkan setakat ni. Tetapi dia sebab tak cukup muka surat saya ulang lagi benda ni untuk saya sambung next page. Tetapi semua kosong. Okey. So kita akan tolakkan dengan apa tadi? Less unabsorbed business loss. Kalau ada kerugian, awak boleh tolakkan Disebabkan tak ada dalam soalan ni, awak tak payah tolak. Nanti kita ada soalan lain. So kalau awak jumpa, awak tolakkan less Sebab ada kerugian, kalau kerugian tahun lepas, kita boleh tolakkan lah. Bagikanlah ikut ada punya ratio dia. Okey, seterusnya yang ini dinamakan apa? Net statutory income and then plus other income, maksudnya pendapatan-pendapatan lain. Dia ada pendapatan lain, contohnya dia bekerja tempat online, perkongsi lain pula, ataupun dia buat investment di company lain yang tak ada kena-mengena ni. Pendapatan lain pun dia akan campur semua pendapatan kalau income tax. Ini dinamakan apa? Aggregate income. And then lepas tu bila dia ada donation kepada approve lah. Donation macam dia derma kepada jawatan agama contohnya. So boleh ditolakkan. Yang ini dinamakan apa? Total income. Total income ni bersih lah. Okay. So yang ini kita akan dapat net statutory income. Sama je kosong. Berulang lah sebab dia tak ada, semua kosong. Kalau ada, berubah. Okay. Ni format lah. Okay, sini kosong. So, last kali dia punya pendapatan untuk Bob 1012 350. Untuk Kim 378 40. Dan untuk Chin 441 750. Okey, itu dah habis dah selesai. Yang ini membawa markah berapa?
20 markah. Okay? Kan senang. Nanti saya akan beri dia punya apa. Yang C tu macam sendiri lah ya. Soalan teori tu. State the three factors that determine the existence of a partnership. Kenapa berlakunya, ni saya kat Google berlakunya partnership bila ada bergabung, bila profit sharing contohnya, bila dapat gaji, itulah. Dia ada bisnes macam-macam. Okey, ada persoalan sebelum saya tutup recording dulu. Untuk saya tutup recording ni untuk digunakan untuk tengok balik apa yang saya ajar tu. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang ni awak boleh tengok balik lah. Okay, sir. Okey, kalau kita ada soalan ni panjang-panjang ni, nanti awak betul-betul dia suruh jawab A, B dan C. So untuk A, kita kena kira dia punya apa, ni awak kena tulis lah, lukis dapat gambaran ni. And then seterusnya dia suruh kira kita punya adjusted income daripada net profit ni. Campur dan allowable expense ni awak kalau boleh format ni awak kena ni. Memang kalau tak tulis ni sampai sudah awak tak ingat So hafal, komponen hafal pun kena ada. So kita ada provisional adjusted income dengan divisible income, okey. Dan sebab tu yang seterusnya total income tu awak kena, setiap kongsi tu kita kena cari dia punya pendapatan lah daripada divisible income tadi. Dan dia akan dapat total income. Income ni yang akan dikena cukai ni. 1012 contohnya 24% kan. Daripada total income dia dikenakan cukai. Lalu dibayar kepada kerajaan. Kan? Susah kan? Right. Ada pertanyaan tak? Nanti saya akan beri soalan ni. Yang saya add soalan untuk tutorial untuk awak buat. Saya akan masukkan dalam ni lah. E-learning dan juga dalam WhatsApp. Dan awak kena masukkan dalam jawapan ni. Dan saya akan juga beri quiz kepada awak nanti untuk basis period tu. Dan next class tu kita akan bincang soalan yang saya beri tu. Okay? Ada pertanyaan tak? Okay, sebelum tu saya nak kena, okay, kalau tak ada, terima kasih. Kita jumpa lagi next lah. Jangan keluar dulu ya. Untuk saya checkkan adik dan awak. Okay. Jangan lupa subscribe channel saya ni.